Ni macam biasalah muka depan ni. Nanti saya bagi contoh lah template ni. Nanti buat kotak macam ni kat depan ni. So yang kat dalam ni nanti saya bagi contoh nanti. Apa yang perlu ada, sama ada kekal ataupun berubah. Kemungkinan berubah lah. Okay. Kemudian kena ada ni kena ada rubrik pemarkahan ni, kena ada. Setiap kumpulan tu mesti kena ada. Dia punya rubrik ni ada dengan Aziz. Saya dah bagi pada Aziz. So, setiap orang tu kena masukkan dalam assignment lah. Buat satu muka surat je. Satu muka surat. Ni rubrik untuk penulisan lah. Ataupun kata kerja kerja yang awak buat. Kemudian kalau awak tengok dekat rubrik ni, ni dia punya markah dia. Markah dia full ke 20 kan. Okay. Kalau awak nak cemerlang, ni cemerlang ni lah. Maksudnya dekat bahagian pendahuluan tu mesti mendapat 5 markah. Panduan, kesimpulan dan juga rujukan per 5 markah. Okay. Isi 12. Format 1 markah. Bahasa 2 markah. Biasa format dengan bahasa ni rasanya mungkin tak jadi isu sangat lah. Cuma yang jadi isu biasanya akan berada pada bahagian ni lah. Ni. So kalau awak tengok sini markah besar ni dekat bahagian isi dan juga ni lah. Macam pendahuluan ni 1 markah je. Dia punya kesimpulan tu kita nak simpulkan kita punya assignment tu. Okay, dan juga rujukan. Rujukan ni maksudnya kitab apa yang awak rujuk lah. Okay. Ni contoh dia punya mapping. Ni mapping lah. Mapping. So awak full kena ada berdasarkan tajuk lah. Okay. Cuma yang awak semua kan tak ada berkaitan hukum kan. So ni tak ada lah. Maksudnya implikasi ataupun taujih qiraat ansyarah sughra, kajian dalam surah Baqarah ayat 1 hingga berapa, gitu dia tajuk dia. Lepas tu awak kena buat mapping lah. Awak kena buat mapping ni. Mapping dia mungkin berbeza lah kan. Awak pecahkan kepada 2. Satu mapping bahagian taujih usul tu ada berapa. Kemudian taujih yang berkaitan dengan farsyuruh ada berapa. Lepas tu awak pecahkan pula memberi makna ke ataupun tak memberi makna. Okay. Jadi mapping tu kena ijtihad lah. Ijtihad tengok mana yang sesuai. Okay. Yang penting biar nampak kemas lah. Okay. Untuk kalimah-kalimah tu awak tak perlu tulis pun. Awak just buat tajuk tu, lepas tu pecah pada 2. Satu bahagian usul, satu bahagian farsyuruh. Lepas tu pecah pula farsyuruh tu berapa kalimah yang ada memberi kesan ataupun tak ada memberi kesan lah. Okay. Ataupun mungkin bahagian, saya cuba tengok ni contoh kumpulan jannah hantar. Okey, dia buat macam ni. Okay, tak apa, biar dulu. Biar saya bagi. Cuba kena ada mapping lah. Okay. Benda kena ada ni juga, daftar isi kena ada. Okey. Lepas tu mesti kena ada ni ni format kertas kerja. Sebenarnya ni format kertas kerja. Kena ada nama awak lah, nama awak semua ni. Nanti contoh saya akan bagi 1 lah. Tu kena ada abstract. Abstract apa yang saya telah minta sebelum ni lah. Okay. Ayat ni awak boleh ambil je, cuma tukar-tukar sikit kan. Contoh kata melihat implikasi perbezaan qiraat ansyarah dalam surah Baqarah ayat berapa. Okay. Ni tak payah potong sini. Metod kajian ini berdasarkan analisis dengan kitab. Berdasarkan kitab tafsir, kitab fiqh lah. Maka hasilnya, hasil dalam kajian ini mendapati terdapat ada 2 bahagian taujih. Taujih farsyuh huruf dan juga taujih
usul. Ayat dia semua sama je. Semua standard sama. Ada berapa taujih usul? Ada berapa tu mengikut bab lah. Seperti mana pernah saya bagi contoh. Saya pernah bagi contoh pada Aziz tu. Dia tanya dia. Ada berapa taujih usul? Ada berapa taujih farsyuh huruf? Yang taujih farsyuh huruf tu kalau boleh senaraikan lah. Senaraikan. Macam ni dia buat detail lah kan. Ni tak payah sebut nama imam. Tak apa maksudnya. Contoh kan. Yazharun. Terdapat contoh kata dah ada 5 khilaf. Khilaf pertama Yazharun baca dengan takhfif dan baca dengan tasydid gitu. Atau khilaf kedua apa? Khilaf ketiga apa gitu. Awak senaraikan. Tak perlu sebut nama imam sebab nanti jadi panjang pula. Okey. Kemudian awak buat sipu sikit kesemua khilaf-khilaf ini memberi kesan pada kalau kata memberi kesan pada makna, kesan pada makna je. Kalau kata kesan pada hukum fiqh, beritahu sekali kesan pada hukum fiqh. Gitu. Okay, kalau kata setakat memberi kesan pada hukum ataupun setakat memberi kesan pada makna sahaja, tulis hanya memberi kesan pada tafsir atau makna dan tidak memberi kesan pada hukum. Okay. Contoh kalimah yakzibu dengan yukazibu kan sama je. Tafsir beza tapi hukum sama je. Hukumnya tak berubah. Itu contohlah. Lepas tu kena ada pendahuluan. Kemudian ni ada penyataan masalah sikit. Kena buat lah. Okay. Kemudian macam dia ni dia silap ni patut method ni duduk bawah ni bukan di sini. Penyataan masalah ni sama seperti mana penyataan masalah awak nak buat tesis lah. Okey, betul ada metod kajian. Patutnya yang ni duduk bawah ni dia silap tapi tak apalah. Masukkan kitab rujukan awak tu lah. Kitab yang awak guna SEMI ke, kalau boleh banyak kan. Okay. Kita tengok sini dia punya kitab ni macam seolah kitab rujukan ialah kitab qiraat. Kitab qiraat tu dia cerita berkaitan dengan khilaf qiraat. Kemudian kitab tafsir makna kan. Kitab fiqh berkaitan dengan hukum kalau kata ada kaitan lah. Lepas tu awak tambah lagi lah kitab macam dia ni dia dah masuk, dia campur sekali ni kitab qiraat dengan kitab taujih. Kalau boleh asingkan lagi bagus lah. Kitab taujih satu, kitab qiraat satu. Kitab qiraat ni kitab syarah qiraat lah. Takrib mani ke, takrib durrah ke, ataupun apa-apalah kita tunjukkan yang awak nak guna. Okay. Apa tu kita tahu je, kita apa? Hujah ke, ikutlah. Al-Kashfu ke, terpulang. Okay, ni pengenalan ni tak payah. Sebab awak memang tak buat ikut surah ataupun tak buat ikut hukum. Ni tak ada. Ni pun takkan ada lah. Ini pun sama. So, awak terus pergi kepada analisis. Sinilah. Pertama sekali ni, inilah khilaf pada huruf. Ni contoh ni. Boleh lagi ni. Dia terus pergi pada analisis lah. Dia terus masuk pada taujih begini. Okey, usul. Cuma kat sini dia ada kategori kata taujih apa. Okey. Kalau macam ni kena murnikan lagi. Bila awak cerita sini, bila dah nak masuk analisis taujih qiraat. Dalam tajuk dia analisis taujih qiraat surah Baqarah ayat berapa. Bergantung pada tugasan awak lah. Ayat 5 hingga 10 contohnya. Okay, 5 hingga 10. Okey. Lepas tu buat ayat sikit kat sini.
Berdasarkan surah Baqarah, mengikut kajian yang telah kami laksanakan, terdapat berapa? 15 khilaf pada bagi usul. 15 bahagian itu boleh dibahagikan kepada bab-bab seperti berikut. Buat kotak. Contohnya bab imalah ada berapa? Bab bab nakal ada berapa? Awak senaraikan semua. Okey. Lepas pada tu awak cerita pula dia punya taujih nakal tu. Kan? Apa function? Dia macam nakal, dia tidak memberi kesan lah. Taujih usul tidak memberi kesan dari sudut mana. Cuma dia lebih kepada dia nak menceritakan asal usul. Kalimah nakal tu apa dia punya asal dia daripada mana, ataupun apa dia punya tujuan dia. Tashil, apa tujuan dia? Dia ada sebab dia. Jadi benda tu disebut dalam kitab taujih kan. Okay. Kalau macam ni kena ada sikit lah, kena ada ayat sikit kan. Macam tu dia buat kat bawah ni. Ni usul qiraat, bab ummul Quran. Boleh juga bagi ni. Bab itu orang kabir, bab hakin ayah. Okey. Bab mat, bab ra'at. Cuma kotak-kotak ni biar comel sikit lah. Biar nampak macam kemas sikit. Ni colour kan ke kan. Buat warna black. Biar comel sikit lah. Okay. Oh, habis lah. Okay. Cuma kena ada ayat sikit. Ada berapa? Aku kira lah. Contoh kata ada 50 khilaf. Boleh, dan dibahagikan kepada berapa bab. Macam dia ni berapa bab ni? 6 bab. Okay, 6 bab. Lepas tu barulah buat. Inilah buat kotak ni. Cerita pasal khilaf qiraat. Okey, taujih. Ni maksudnya kalau bab idgham kabir ni kita taujih idgham lah. Taujih idgham. Idgham lawan izhar kan. Okey. Ya, sebenarnya awak tak perlu pun buat kata idghamkan huruf terakhir pada kalimah pertama. Tak perlu. Idgham je. Yang ni izhar. Yang ni silah. Iskan. Gitu je. Silah iskan. Ni salah ni. Mana ada iskan? Tahqiq. Kumpulan apa ni? Kumpulan jannah ni salah ni. Bukan iskan. Tahqiq. Okey. Kemudian mak mutasil. Qas ni ke. Gini je. Buat gini je. Simple. Tak payah nak buat panjang. Mau izharkan kedua huruf dengan sempurna. Dah. Orang faham dah. Bila sebut izhar tu, orang dah maklum. Faham. Okey. Ni apa taujih dia. Dia biasanya taujih ni, dia akan ada kalau contoh bab hakin ayah ni kan, silah kan. Biasanya dia akan cerita taujih, apa ni, taujih silah lah, apa function taujih silah tu. Jadi tahqiq tu mungkin dia tak cerita. Kalau kata dia cerita, tak apa boleh masukkan. Kalau kata dia tak cerita, maksudnya ikut yang biasa lah. Ikut tahqiq yang biasa. Maksudnya tahqiq tu adalah bacaan, apa bacaan Quraisy ke, ataupun apa-apa lah. Ni mat. Okay. Mat ni rasanya tak adalah pendetilan taujih ni. Qas, tawassut dan juga isbah ni kan. Mungkin boleh buat sekali lah kan. Maksudnya mat ni satu je. Ni macam ni 3 kan. Saya rasa lah untuk bab mat ni dia tak ada sampai taujih 2 rakaat taujih apa. 4, 5 rakaat apa taujih tak ada. Dia satu je. Dia bab mat ni kira panjang pendek lah. Gitu je. Itu sama. Tasir, bab ra'at, takhfim, tarqiq. Boleh. Bab nakal. Sebenarnya dia ada bab saktah lagi. Junahun anta bertahu ni saktah. Dia pun saktah juga. Saktah. Saktah ada dah. Okey. Kami. So yang ni mungkin kena tengok taujih dia dekat bab saktah lah.
Okey. Habis. Jadi bila habis kat sini, awak tak boleh habis macam ni je. Awak kena simpulkan lah. Awak kena simpulkan. Okey. Terutama sekali bila masuk bab taujih farsyuh huruf ni kan. Okey, gini. Ada contoh macam dia ni. Uh, Okey. Untuk taujih farsyuh huruf ni, awak kena ni kita panggil analisis. Kemudian kita kena ada perbincangan analisis. Perbincangan analisis ni dia kena detail sikit. Okey. Macam ni awak just mana sekarang isi dalam berapa isi dalam ni bukan taujih ni. Ni dia lebih kepada penjelasan. Dia bila masuk perbincangan analisis tu, awak kena buat kesimpulan berdasarkan khilaf farsyuh huruf dalam kajian surah Baqarah ayat berapa. Contoh ayat 1 hingga 5 kan, contohnya dekat bawah ni. Maksudnya lepas habis ni akan ada perbincangan analisis. Terdapat 5 kalimah farsyuh huruf yang mana 2 kalimah tidak memberi kesan apa-apa dari sudut tafsir, 2 kalimah memberi kesan dari sudut makna, dan 1 kalimah memberi kesan dari sudut hukum fiqh contohnya. Okey. So maksudnya yang hukum fiqh tu awak kena panjangkan sikit dia punya perbahasan dia tu. Kena panjangkan sikit. Okey. Kalau kata tak ada macam geruk dia ni, macam geruk kumpulan ni lah. Farsyuh huruf. Kalau kena okey, al-buyu al-biyu. Tak ada. Wafasu wala okey, terjadi. Tak ada. Maksudnya berdasarkan ayat surah Baqarah gini-gini terdapat 10 khilaf farsyuh huruf yang mana 9 daripadanya memberi kesan pada makna dan juga tafsir. Okey. Tahu masukkan. Contohnya rafasu dengan fala rafasu wala fusuqu wala jidal kan. Kalau macam ni pun maksud dia. Kalau kata tak ada perbezaan, sama je, samalah. Sama. Malaikati, malaikatu. Rasa maksud dia sama je. Tak berubah tu tak malaikat juga. Turja'u dengan tarji'u kan. Ra'ufun. Jadi dekat perbincangan analisis tu awak kena detailkan lagi. Okey, lepas tu awak kena sebut lah. Macam contoh, kalau macam kumpulan ni dia buat satu kan. Dia ambil pandangan Abdul Rahman, ini Ibnu Zanjalah lah, bin Muhammad bin Zanjalah. Perkataan Zahiru dia ada ni dia punya pandangan dia. Yazharu dengan Zahiru. Ini maksud dia sekali, maksud belakang juga. Okey, lepas tu dia taujih. Ni benda ni kena ada lah. Benda ni kena ada. Tapi macam dia ni dia dah detail lah. Semacam awak tu tak adalah detail sampai macam ni. Kan? Kalau nak buat detail macam ni panjang lah. At least biar ada dia punya maksud dia tu berbeza. Kalau baca dengan Ra'ufun, apa maksud dia? Baca Ra'ufun, apa maksud dia? Kalau ada lah kalau tak ada tak apa. Salmi, silmi, apa beza dia? Gitu. Okay. Lepas tu pandangan berfasa ni ini tak apalah. Yang ni terus masuk dekat tadi tu lah. Maksudnya dekat sini dekat
analisis ataupun perbincangan analisis tu. Okay. Contoh. Kalau kita baca khutbah ni maksud dia begini. Okay, siapa yang cakap? Bolehlah Ibn Katsir ke, Qurtubi ke, kan? Rujukan tu kena ada kat sini. Contoh sini dia buat ni, pendamaian dan keamanan Islam. Ni siapa yang cakap macam ni? Tak ada rujukan. So nanti saya lah terutama sekalinya bagi kita penyemak kan. Oh, maksudnya pelajar ni dia tafsir ikut kepala otak dia. Walaupun awak rujuk buku, tapi bila awak tak letak rujukan tu maksudnya awak tafsir ikut sendiri-sendiri. Bahaya. Okay. Jadi kena ada rujukan. Okay, boleh ya? Dia faham ke? Siapa tak faham? Faham ke faham? Boleh, sama Ustaz. Okay. Ni macam dia ni sebab ada kesan hukum. So, macam kumpulan awak ni tengoklah yang ada hukum tu kena adalah sedikit macam ni. Dia tak perlu detail lah, dia buat ringkas sahaja. Okay, lepas tu ni kesimpulan ni sini. Kesimpulan awak tu, awak macam seolah ulang balik dekat intro tadi. Bukan intro, dalam abstrak tadi kan. Satu kesimpulannya terdapat berapa? 15 khilaf syuhuruf. Dan juga berapa khilaf pada usul. Lepas tu, ulahlah. Daripada 15 khilaf syuhuruf itu, 5 memberi kesan pada mana. Okay. 3 tak memberi kesan apa-apa. Selebihnya memberi kesan pada hukum fiqh. Gitu dia, awak simpulkan kembali. Okay. Itu rujukan. Rujukan letak 15 paling kurang. Lagi banyak lagi bagus. Wallahu a'lam bissawab. Nanti saya akan hantar contoh satu. Okey. Itu saja daripada saya. So, saya nak serahkan kepada bulan hari ini tentang berkaitan dengan tajuk wuduk. Betul ya? Hanya ada dua grup bentang. So, saya bagi masa awak tak payah lama-lama lah. Cuba percepatkan sikit. Kurang daripada setengah jam. Boleh? Okey, Adi. Sila. Assalamualaikum, dengar suara saya? Dengar besar ni. Okey. Okey. Mana betul tak bintang? Tahu Ustaz, dia keluar benda ni je Ustaz. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Hantai star black tu keluar macam tu. Tak apa. Tak tahu. Okey tak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Muhammad Syafi Salihin bin Hassan dan sahabat-sahabat yang dikasihi Allah SWT atas kesempatan buat kami satu grup untuk membentangkan tugasan kami yang bertajuk perbahasan anggota wuduk dan tayamum serta perbahasan perkara yang membatalkan wuduk. Nama saya Khairul Ridwan bin Syarifuddin, nombor metrik 18BI04055 dan sahabat saya. Okey Syekh, hantar sikit je terus bentang. Kau dia mana Okey, tak payah. Okey, tak. Okay. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu definisi wuduk. Wuduk pada bahasa
berasal daripada kata wada'ah yang bermakna kebersihan dan kesucian. Wuduk pula menurut istilah menggunakan air pada anggota-anggota tertentu beserta dengan niat dan ianya mempunyai syarat-syarat, fardu-fardu dan sunat-sunat. Seterusnya, hukum dan persyariatan wuduk yang tertera di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Slide tak gerak? Slide tak gerak. Ya, Ustaz. Cakap seorang. Ya Rob. Oh, okey, Ustaz. Gerak. Kira ada dulu. Nak naik atas. Ni nampak tak? Okey, beres. Okey. Okey, hukum dan persyariatan wuduk yang tertera di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Hukum persyariatan wuduk yang tertera dalam hadis, la yaqbalullahu hatta ahdikum idza ahdatha hatta yatawadda, yang bermaksud Allah SWT tidak menerima solat seseorang daripada kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. Hadis riwayat Sahih Bukhari bab solat. Okey, asbabun nuzul. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata suatu hari kalungku terjatuh di padang pasir. Saat itu kami telah memasuki kawasan Madinah. Rasulullah SAW pun telah menambatkan untanya dan masuk ke ruangku. Baginda lalu rebah kepalanya di atas pangkuanku sambil tertidur. Lalu datanglah Abu Bakar ke arahku, kemudian memukulku dengan keras. Dia berkata, kamu telah menahan banyak orang kerana masalah kalungmu. Lama setelah itu Nabi SAW terbangun dan waktu subuh pun telah tiba. Baginda lalu mencari air namun tidak menemukannya. Maka pada saat itu turunlah ayat ini. Setelah turun ayat ini, Usaid bin Hudayr berkata, Allah selalu memberkati manusia dengan sebab kalian, wahai Bakar, wahai keluarga Abu Bakar. Seterusnya, hukum wuduk bagi mazhab Hanafi membahagikan kepada 5 bahagian, iaitu fardu, wajib, sunat, makruh dan haram. Fardu bagi mazhab Hanafi ianya disandarkan pada dalil qat'i. Manakala wajib pula ia disandarkan dengan dalil ia disandarkan pada dalil zanni. Bagi mazhab Maliki pula 5 bahagian juga, iaitu wajib, sunat, mustahab, harus dan makruh. Mustahab ni dia lebih kurang sunat muakkad. Bagi mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka juga membahagikan kepada 5 bahagian, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Okey, seterusnya syarat sah wuduk. Syarat sah wuduk yang pertama ialah Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ni dia tahu percakapan orang dan boleh jawab percakapan orang tu. Dia tahu mana satu kiri, mana satu kanan, dia tahu perbezaan antara makanan dan bukan makanan. Yang ketiga suci daripada haid dan nifas, iaitu hadas besar.
Yang keempat, tiada sesuatu yang menghalang air untuk sampai ke kulit anggota wuduk. Contohnya macam cat ataupun getah. Yang kelima, menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Itu air mutlak. Yang keenam, tidak ada sesuatu pada anggota wuduk yang boleh merubah sifat air suci. Contoh kat tangan ada lumpur, lepas tu lumpur tu masuk ke dalam air mutlak. Jadi air tu dia telah merubahkan sifat asal air suci tu. Jadi cara nak kena basuh lumpur dulu baru boleh wuduk. Okey, yang ketujuh, mengetahui kefarduan wuduk dan sunnah wuduk. Kita tahu beza antara dua tu. Dan yang ke-8, masuk waktu solat. Untuk yang nombor 8 dengan nombor 9 ni, yang iaitu masuk waktu solat ataupun mualat ni, ini khas untuk yang darurat. Yang darurat ni orang-orang yang kencing tidak lawas. Okay. Terusnya, rukun wuduk. Yang disepakati ialah membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga ke hujung siku, menyapu air pada kepala, membasuh kedua kaki hingga ke pergelangan kaki. Yang tidak disepakati iaitu niat, tertib dan mualat. Okay. Saya akan serahkan seterusnya pada sahabat saya. Okay, seterusnya masuk kepada perbahasan anggota wuduk. Ayat yang sama daripada ayat surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Seterusnya. Slide seterusnya, Wan. Okey, anggota yang pertama iaitu membasuh muka. Firman Allah, maka basuhlah wajahmu. Membasuh di sini maksudnya ialah kita meratakan air pada anggota wuduk sehingga air tersebut menitis kurang-kurangnya 2 titisan. Okey. Dan batasan muka yang perlu kita basuh iaitu panjang muka adalah daripada tempatnya tumbuh rambut. Tempat tumbuh rambut sehinggalah ke bawah dagu. Dan lebar muka pula ialah bahagian di antara 2 telinga. Ini termasuk kalau kita yang kita panggil sideburn ni. Okey, sideburn ni pun termasuk daripada muka itu. Sebab dia tumbuh dalam bahagian muka. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Okey, seterusnya ialah membasuh tangan hingga ke siku. Firman Allah, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Semua mazhab bersepakat bahawa tangan wajib dibasuh hingga ke siku. Okey, seterusnya itu mengusap kepala. Dan firman Allah, dan usaplah kepalamu. Mengusap ialah pergerakan tangan yang basah di atas suatu anggota. Di sini para ulama berbeza pendapat kadar basuhan, kadar sapuan di atas kepala. Untuk mazhab Hanafi, wajib mengusap 1/4 kepala. 1/4 ni maknanya daripada depan ni sampai ke ubun-ubun. Seterusnya mazhab Maliki mengusap ke semua bahagian kepala. Untuk mazhab Syafi'i mengusap sebahagian kepala sahaja. Cukup sekadar 3 helai rambut. Dan mazhab Hanafi mengusap ke semua bahagian kepala serta telinga. Kerana mazhab mazhab Hanbali dia berpegang kepada hadis Nabi al-udhunani minar ra'si. Maknanya kedua telinga ni sebahagian daripada kepala. Seterusnya membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Semua mazhab bersepakat bahawa kaki wajib dibasuh sehingga ke buku lali. Okey, slide seterusnya. Okey, dalam perbincangan mengenai basuh kaki ni iaitu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Di sini terdapat khilaf qiraat yang mana satu wajah membaca dengan mansub iaitu wa arjulakum, iaitu bacaan Imam Nafi', Ibn Amir, Hafs, Kisai dan Ya'qub.
membaca dengan fathah lam, membawa maksud membasuh kaki hingga ke buku lali. Dan satu wajah lagi membaca dengan majrur wa arjulikum, membaca iaitu dibaca oleh bakun yang bermaksud menyapu kaki hingga ke buku lali. Slide seterusnya. Okey, huruf lam dalam kalimah wa arjulakum yang dibaca dengan fathah, yang dibaca dengan fathah adalah kerana diatafkan kepada kalimah wa aidiyakum. Maknanya kalau kita baca farsilu wujuhakum wa aidiyakum wa arjulakum, wa di situ dia atafkan balik kepada wa aidiyakum, dan wa aidiyakum tu dia adalah apa kita panggil farsilu wujuhakum, maf'ulun bih kepada fa'il farsilu yang dimaksudkan dengan membasuh kaki hingga ke buku lali. Manakala bagi bacaan yang membaca dengan kasrah lam, iaitu Imam Ibn Kathir, Abu Amru, Syu'bah, Hamzah, Abu Ja'far dan Khulafah Ashir, membaca dengan majrur kerana diatafkan kepada kalimah biru'usikum. Bacaannya menjadi wamsahu biru'usikum wa arjulikum, yang bermaksud kepada menyapu kedua kaki hingga ke buku lali. Okey. Dalam perletakan hukum, jumhur ulama bersepakat dengan menggunakan qiraat yang membaca dengan menasabkan lam. Kesimpulannya, mereka yang membaca firman Allah dengan nasab adalah kerana menjadikan kalimah yaghsilu sebagai amilnya. Oleh itu, mereka yang berpendapat bahawa yang diwajibkan untuk kedua kaki adalah dengan membasuh, bukan menyapu. Ini adalah mazhab majoriti ulama. Inilah yang ditetapkan daripada perbuatan Nabi SAW. Dan Nabi bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ra'a rajulan lam yaghsil aqibahu faqala wailul lil a'qabi minan nar. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW melihat seorang lelaki tidak sempurna membasuh tumitnya. Lalu baginda berkata, celakalah tumit-tumit yang tidak terkena basuhan ketika berwuduk dari api neraka. Itu menunjukkan kewajipan kita untuk membasuh kaki, bukan menyapu. Okey, seterusnya. Okey, analisis qiraat. Mengikut analisis qiraat berdasarkan pendapat fuqaha 4, didapati bahawa imam yang selari wajah qiraat dengan hukumnya ialah Imam Maliki dan separuh dari Imam Hanafi. Manakala imam yang tidak selari wajah qiraat dengan pendapat hukumnya ialah Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga separuh dari Imam Hanafi. Walau bagaimanapun, semua imam fuqaha membaca dengan semuanya qiraat dan mereka menetapkan hukum berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita tengok kalau kat gambar rajah ni, mazhab Hanafi. Kenapa separuh daripada mazhab Hanafi selari dan tidak selari? Kerana mazhab Hanafi ni dia mengikut qiraat Imam Asim pada wajah riwayat daripada Hafsin membaca dengan wa arjulakum, iaitu membawa maksud membasuh. Tapi daripada riwayat Syu'bah membaca dengan wa arjulikum. Jadi tidak selari peletakan hukum dengan bacaan qiraat. Kemudian ada Imam Maliki pula membaca dengan qiraat Nafi' yang baca dengan wa arjulakum. Maka selari peletakan hukum Imam Maliki dengan bacaan qiraat beliau. Kemudian Imam Syafi'i membaca dengan qiraat Ibn Kathir. Ibn Kathir membaca dengan qiraat wa arjulikum. Maka tidak selari. Dan terakhir Imam Hanbali membaca dengan qiraat Abu Amru dengan wa arjulikum, maka tidak selari. Seterusnya saya serahkan kepada ada lagi rukun yang tidak disepakati. Okey. Yang pertama, niat. Jumhur fuqaha selain ulama mazhab Hanafi berpendapat niat itu adalah fardu. Tapi mazhab Hanafi
hanya beranggapan bahawa niat itu sunnah. Yang kedua, tertib. Basuhan satu demi satu secara urutan seperti dalam nas Al-Quran. Mazhab Hanafi dan Maliki hanya menetapkan bahawa tertib ini sunnah muakkad, tidak fardu, manakala ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan tertib adalah fardu dalam wuduk dan tidak wajib dalam mandi wajib. Seterusnya, mualat. Mualat ini amalan wuduk hendaklah dilakukan secara berterusan. Tidak ada ruang masa sebagai pemisah di antara satu perbuatan dengan yang lainnya. Mualat dalam wuduk ni, kita membasuh satu anggota ni sampai tidak kering anggota sebelumnya. Contohnya kita basuh muka, masa kita nak basuh tangan hingga ke siku tu, tidak kering anggota muka kita yang kita basuh awal tadi. Okey, dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat mualat hanyalah sunnah, bukan wajib. Manakala dalam mazhab Maliki dan Hambali mengatakan mualat adalah fardu. Okey, seterusnya. Okey, ini kesimpulanlah daripada apa yang saya terangkan tadi. Dalam mazhab Hanafi hanya wajib, hanya fardu membasuh muka, tangan hingga ke siku, wajib mengusap 1/4 kepala dan membasuh kaki. Dalam mazhab Maliki pula ada kena fardu, niat, muka, tangan hingga ke siku, semua bahagian kepala, kaki serta mualat. Mazhab Syafi'i pula niat, muka, tangan hingga ke siku, usap sebahagian kepala, membasuh kaki dan tertib. Dan mazhab Hanafi niat, membasuh muka termasuk bismillah dan berkumur serta basuh hidung, tangan hingga ke siku, membasuh semua bahagian kepala. Ini khusus kepada lelaki, dan kedua telinga. Kaki, membasuh kaki, tertib serta mualat. Okey, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Slide seterusnya kita pergi nama dia Baharuwardi bin Muhammad Zain. Nombor matrik 18 BI 04-021. Okey, slide seterusnya ni untuk membincangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Okey. Dalil daripada ayat ni dia ambil daripada start pada wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maknanya dia ambil dekat bahagian situ untuk bahagian wuduk. Okey, slide seterusnya. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk dalam disepakati oleh Imam Mazhab: keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, tidur dalam keadaan kedudukan punggung yang tidak tetap, maknanya duduk, lepas tu hilang akal, memegang kemaluan sendiri atau orang lain tanpa sebarang lapik, menyentuh siapa yang berlawanan jantina yang bukan mahram. Kalau ikut daripada perkara yang membatalkan wuduk ini, hanya mengikut kepada uslub qiraat hanyalah menyentuh sesiapa yang berlawanan jantina yang bukan mahram. Maknanya keluar sesuatu daripada kubur atau dubur, tidur dalam keadaan kedudukan punggung yang tidak tetap, hilang akal, memegang kemaluan sendiri atau orang lain tanpa sebarang lapik itu daripada perbahasan hadis sahaja. Maknanya kalau yang menyentuh siapa yang berlawanan jantina hanya daripada uslub qiraat saja. Seterusnya. Okey, khilaf hukum daripada ayat Quran ni. Dalam masalah menyentuh perempuan yang bukan mahram, para ulama berbeza pendapat. Mazhab Hanafi berkata, daripada perkataan aula mastumun nisa adalah kiasan kepada bersetubuh mereka iaitu berjunub. Mereka yang berjunub dibenarkan jika berlaku ni masalah untuk jika mereka berjunub dibenarkan untuk bertayamun. Manakala bersentuhan dengan kulit perempuan tidak membatalkan wuduk. Berpegang kepada dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Darukni dari Aisyah radhiyallahu anhu,
mengenai Rasulullah SAW pernah mencium sebahagian isterinya lalu terus menunaikan solat tanpa berwuduk terlebih dahulu. Mazhab Syafi'i berkata perkataan aula masuk nisa adalah kiasan kepada memegang kulit perempuan bukan mahram dengan tangan atau anggota lain. Sesiapa berbuat demikian batallah wuduk. Mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad juga mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad juga Ishaq berpendapat wuduk akan terbatal apabila menyentuh kulit perempuan dan didatangi sekali bersama kenikmatan syahwat. Jika memegang tanpa syahwat tidak perlu berwuduk semula. Maknanya daripada khilaf ni, daripada hukum perbezaan pendapat ni, pandangan daripada Imam Abu Hanifah dulu, Imam Abu Hanifah berpendapat jika orang lelaki itu menyentuh perempuan tidak sekali membatalkan wuduk sama ada sentuhan itu disertai dengan syahwat ataupun tidak, dan sama ada sentuhan itu terhadap perempuan ajnabi ataupun mahram. Di sisi pandangan Imam Abu Hanifah. Manakala pandangan Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat sentuhan lelaki terhadap perempuan akan membatalkan wuduk sekiranya sentuhan itu disertai dengan syahwat. Jika sentuhan itu tidak mengandungi syahwat, maka ia tidak membatalkan wuduk. Itu adalah pandangan daripada Imam Malik dan Imam Ahmad. Manakala pandangan Imam Syafi'i, di sisi beliau pula pandangan Imam Syafi'i, sentuhan lelaki terhadap perempuan tanpa berlapik akan membatalkan wuduk tanpa mengira ia disertai syahwat ataupun tidak. Maknanya di sisi Imam Syafi'i ini dia lebih kepada jika sentuh dengan perempuan yang bukan mahram, maknanya wuduk itu terbatal dengan mutlak serta-merta. Okey, seterusnya, slide seterusnya. Dari segi bacaan qiraat daripada ayat ini, bacaan pertama yang diriwayatkan oleh jumhur qurra iaitu Imam Nafi', Ibnu Kathir, Abu Ibnu Amir, Asim, Abu Ja'far dan Yaqub Al-Hadrami dengan mengisbatkan alif la mastumun nisa. Bacaan kedua yang diriwayatkan oleh Imam Al-Kisai dan Khalaf Ashir dengan menghazafkan alif lamastumun nisa. Okey. Kita bila khilaf ni kita pergi ke taujih. One slide seterusnya, taujih. Untuk bacaan pertama dengan isbat alif, la mastum membawa maksud al-mulasamah mengikut wazan al-mufa'alah yang memberi makna kinayah atau sindiran kepada makna jima' di mana ia menunjukkan perbuatan ini saling berlaku antara dua pihak. Maknanya kita akan dapat melihat uslub kinayah ini dalam Al-Quran, khasnya apabila menerangkan perihal hubungan suami isteri seperti ayat 223 surah Al-Baqarah yang di sini adalah Al-Quran memperlihatkan kepada kita ketinggian akhlak dan adab yang baik. Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ar-Ruh Al-Ma'ani telah menaqalkan kalam Ibnu Abbas sebagai berkata, sesungguhnya Allah Maha Mulia telah mengkinayahkan berkenaan jimat dengan kalimah al-ifdha, al-taghshi, al-mubasharah, al-mulamasah, al-rafsu. Maknanya itu daripada uslub-uslub kinayah yang dinyatakan dalam Al-Quran dalam bentuk jimat ni. Maknanya dekat sini bahawasanya la mastum ni dia berlaku uslub tentang jimat. Maknanya jimat firman Allah ini dia hendak menyatakan bahawasanya la mastum ni dia masuk perkataan menyeluruh. Tapi masuk itu dari segi jimat. Maknanya apabila masuk jimat ni adalah masuk perbuatan yang dilakukan oleh dua orang. Macam tu. Dia maknanya kalau melibatkan seorang, maknanya seorang yang sentuh tu kira bukan daripada uslub la mastum. Okey, seterusnya. Adapun bacaan kedua dengan membuang alif la mastum ni, maknanya buang alif, ia mengandung dua makna. Pertama, segala jenis sentuhan melainkan jimat seperti memegang, meraba, mencium dan lain-lain yang seerti dengannya. Kedua, ia juga memberi makna jimat. Maknanya kalau kalimah la mastum, dia qiraat la mastum, dia masuk kepada menyeluruh, lebih kepada menyeluruh. Maknanya dia sama ada jimat ataupun sama ada bersentuhan.
Okey, tarjih daripada khilaf ini adalah jelas bahawasanya hendak menyatakan bacaan qiraat mutawatir ni, iaitu isbat dan hazaf alif ni pada kalimah la mastum, membawa kepada dua hukum syarak yang berbeza seperti yang diistinbatkan oleh ulama fiqh dalam mazhab mereka berkenaan. Oleh itu sebahagian ulama telah mentarjih atau memilih pandangan yang menyatakan bahawa sentuhan lelaki terhadap perempuan tanpa syahwat tidak membatalkan wuduk, manakala sentuhan yang disertai syahwat akan membatalkan wuduk. Pandangan ini merupakan pandangan yang paling sederhana dan paling dekat dengan manhaj Islam, iaitu at-taysir. Okey. Implikasi daripada qiraat ni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kalau implikasi daripada Hanafi, batal dengan bersetubuhan. Kalau batal dengan bersetubuhan tu maknanya selari dengan pembacaan qiraat. Kalau Maliki, batal sentuh dengan syahwat tidak selari, batal sekiranya bersentuhan walaupun tanpa syahwat tidak selari, batal sentuh dengan syahwat tidak selari. Maknanya kalau Hanafi dia mengikut bacaan Asim. Asim. Manakala Maliki dia mengikut pembacaan Nafi'. Adapun Syafi'i dia mengikut pandangan bacaan qiraat Ibn Kathir, dan kalau Imam Ahmad dia pandangan qiraat daripada Abu Amru. Maknanya Nafi', Asim, Ibn Kathir, Abu Amru ni dia membaca dengan bacaan la mastum. Maknanya kalau ikutkan Hanafi sahajalah yang selari disebabkan ikut Asim, iaitu usulub kinayah yang mana jamak sahaja. Okey, slide seterusnya. Okey, Banyak lagi bro, Syarul. untuk pengertian tayamum Ustaz. Banyak lagi. Sikit je. Pergi kepada hukum. Ni tak payah ni. Pengertian tu tak payah. Pergi kepada hukum. Okey. Di kepada hukum. Kalau menurut Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, Imam Syafi'i mengusap ataupun menyapukan tanah kepada muka dan dua tangan sebagai ganti kepada wuduk atau mandi janabah atau seumpama dengannya syarat-syarat tertentu. Imam Maliki bersuci menggunakan tanah atau debu yang meliputi muka dan kedua-dua tangan dengan niat. Imam Hanafi menyapu muka dan kedua tangan dengan tanah yang bersih. Imam Hanbali mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan cara tertentu. Maknanya di sini empat mazhab ni cara menggunakan tayamum mereka ni adalah dengan menggunakan dengan menyapu muka dan juga tangan. Okey, seterusnya. Asbab pensyariatan tayamum. Ketika itu Aisyah kehilangan kalungnya, iaitu gelangnya. Lalu Rasulullah SAW mengutus orang mencarinya. Kemudian waktu solat datang sedangkan air tidak ada, maka turunlah ayat tayamum ini. Berdasarkan hadis maksudnya dari Aisyah bahawasanya ia meminjam kalung dari Asma, lalu kalung itu hilang, kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang untuk mencarinya. Akhirnya kalung tadi dapat ditemukan. Lalu waktu solat tiba dan tidak ada air di sana. Mereka solat tanpa wuduk dan memberitahu kepada Rasulullah SAW, memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat-ayat tayammum. Usaid bin Hudair berkata kepada Aisyah, sesungguhnya Allah melimpahkan pahala kebaikan bagimu. Demi Allah, apabila sesuatu hal terjadi padamu padahal engkau tidak menyukai, Allah menjadikan hal itu mengandungi kebaikan bagimu dan bagimu kaum muslimin, bagi kaum muslimin. Riwayat Al-Bukhari. Di sini adalah syariatan tentang tayamum, di mana hukum tayamum itu disyariatkan. Okey. Dan hukum yang kedua daripada surah An-Nisa bab 3 dan juga daripada hadis Nabi tentang hadis Abu Umamah Al-Bahili tentang seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Maka di mana pun seorang dari umatku harus mengerjakan salat, di situ pula terdapat alat untuk bersuci. Okey. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya nama saya Abdul Azim Ramlan, nombor metrik 18A0404. Seterusnya langkah kepada
sebab yang diharuskan bertayamum. Lagi bang. Sebab. Okey. Pertama, sebab yang mengharuskan tayamum adalah ketiadaan air. Maksudnya kat sini ketiadaan air apabila dah melakukan pencarian dan memang yakin air tu dah tak ada, dan air tu kalau ada pun memang cukup-cukup je untuk kegunaan kita lah. Yang kedua adalah keuzuran untuk menggunakan air. Keuzuran kat sini maksudnya sebagai contoh yang senang, orang tu dalam hutan, tapi sumber air yang dia ada kat luar, kat sungai. Kat luar tu ada binatang buas, dan kalau dia pergi keluar memang bagi mudarat kat dia lah. Jadi dia mendapat keuzuran untuk menggunakan air. Terusnya dalam keadaan sakit ataupun luka. Maksudnya kat sini dia dah sakit, kalau kena air sakit dia akan bertambah, jadi dibolehkan untuk bertayamum. Terusnya lagi memerlukan air, macam saya cakap tadi, memerlukan air. Air yang dia ada tu hanya untuk keperluan dia saja, untuk makan minum, itu sajalah. Terusnya khawatir kehilangan harta jika mencari air. Sekiranya pergi mencari air, maka kalau dia mencari air, dia risau, dia akan harta dia akan dirompak, jadi dia bolehkan untuk bertayamum. Lagi keadaan yang sangat dingin. Keadaan yang sangat dingin, sebagai contoh, dia kat tempat yang memang dah sejuk, tapi keadaan teramat sejuk dan dia memang dah tak boleh untuk, kalau kena air tu memang dah memudaratkan sejuk, jadi dia bolehkan bertayamum. Dia ada alat untuk mengambil air, dan seterusnya khawatir kehabisan waktu solat. Seterusnya rukun tayamum. Yang pertama adalah niat tayamum, iaitu nawaitu tayamum li istibahatis solah lillahi ta'ala. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Terusnya menyapu ke muka dan kedua tangan. Dan yang ketiga adalah tertib, iaitu berurutan. Seterusnya syarat-syarat tayamum. Yang pertama adalah keuzuran menggunakan air. Seperti tadi, sebab diharuskan tayamum lah. Yang kedua, masuk waktu solat. Kalau waktu solat tak masuk lagi, jadi dia tak boleh untuk bertayamum. Sebab tayamum ni tujuan dia adalah untuk menggantikan wuduk. Jadi kalau waktu solat tak masuk, jadi dia tak boleh lah ambil. Terusnya ketiga, mencari air. Dan ketiga, mencari air. Kalau dia dah yakin air dah memang tak ada, jadi dia boleh untuk bertayamum. Yang keempat, terhalang menggunakan air. Tak boleh, sebagai contoh dia sakit, maksudnya terhalang lah. Itu antara syarat. Dan yang kelima, tanah yang suci. Tanah yang suci, tanah iaitu debu yang suci dan tidak tercampur dengan apa-apa najis. Seterusnya, sunat-sunat tayamum. Yang pertama, dia ada banyak sunat-sunatnya. Membaca basmalah, bersiwak atau menggosok gigi, mendahulukan menyapu bahagian atas muka, lalu meluncurkan ke bawah dagu, memukulkan bahagian dalam telapak tangan ke tanah yang akan dipakai tayamum, merenggangkan jari jemari di saat ditepukkan ke dalam pukulan pertama, sedang
Seterusnya wajib. Seterusnya mencelah-celahi anak jari sesudah menyapu dua tangan. Mualat, disunatkan melebihi menyapu dari batas siku. Dan yang terakhir, mengiringi tayamum dengan solat 2 rakaat dikiaskan pada wuduk. Seterusnya, perkara yang membatalkan tayamum. Hilangnya kesulitan yang mengharuskan tayamum, seperti sakit dah sembuh, maka tayamum dia akan terbatal. Yang kedua, melihat air dan sanggup memakai air. Contoh, waktu dah cari tu air dah tak ada, tapi tiba-tiba air dah ada, maka terbatallah tayamum. Yang ketiga, habis waktu solat. Habis waktu solat, maksudnya apabila waktu solat dah habis, maka tayamum dia akan ikut sekali batal. Yang keempat, murtad ataupun riddah. Yang kelima, tempoh yang panjang antara tayamum dan solat. Dia dah ambil dah tayamum, tetapi lepas dia ambil tayamum dia tak terus solat. Dia buat benda-benda yang lain, dia baca buku dulu ke, dah panjang masa dia, maka terbatal tayamum dia. Okey, itu saja dari grup kami. Syukran barakallahu fikum. Saya tak nak ulang panjang, bahas satu grup lagi ni. Kita grup ni, grup anak termasuk. Safifah. Boleh tak? Okay. Terus bentar terus bentar. Tak payah perkenalkan diri, saya dah kenal awak semua. Perbahasan berkaitan haid. Okay. Maksud haid dari sudut bahasa Al-Salami, dia maksud aliran. Dari sudut syarak pula darah Macam tak dengar sangat slow. Ini aku Ustaz. Okay. Dari sudut bahasa, haid ni maksud Al-Salami, maksud aliran. Dari sudut syarak pula dia adalah satu darah yang tabiat menjadi yang keluar dari pangkal rahim. Dia keluar ketika sihat, bukan kerana sakit. Seterusnya adalah tempoh masa haid menurut pandangan-pandangan mazhab. Yang pertama, pandangan mazhab Hanafi dan At-Tawri, paling pendek adalah 3 hari, paling lama adalah 10 hari. Manakala mazhab Syafi'i dan Hanbali, paling pendek sehari semalam, paling lama 15 hari. Seterusnya mazhab Maliki, dia tak ada batas waktu paling pendek atau lama, dia terhitung pada ikut adat kedatangan haid seorang wanita tu. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan pembahasan haid berdasarkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-222, yang bermaksud, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum haid. Katakanlah darah haid itu adalah satu benda yang menjijikkan, mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang haid itu. Dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan asbab nuzul surah Al-Baqarah ayat 22. Bahawasanya jika wanita orang-orang Yahudi ni sedang haid, maka suami-suami mereka ni tak akan makan ataupun tidur bersama. Kemudian para sahabat ni menanyakan kepada Nabi tentang perkara itulah, maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, kemudian Rasulullah bersabda, lakukan apa saja selain berhubungan badan. Maka berita itu sampai kepada orang-orang Yahudi, lalu mereka pun kata, orang ini yakni Muhammad tidak meninggalkan satu perkara pun dari urusan kita kecuali menyelisihinya. Diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmizi yang bersumber dari An-Nas. So ini saya serahkan kepada sahabat saya. Seterusnya, huraian ayat secara umum. Yang pertama,
persoalan berkenaan mendatangi isteri ketika dalam keadaan haid sama ada dibolehkan atau tidak. Yang kedua, maka Allah menyatakan berkenaan darah itu darah yang kotor dan yang menjijikkan bersama isteri pada ketika ini merupakan penyakit dan hal yang tidak baik bagi kamu, yakni suami, dan juga bagi mereka, yakni isteri. Seterusnya, kerana itu ayat ini menyarankan agar menjauhi isteri yang dalam keadaan haid, yakni tidak bersama sehingga darah haid tersebut berhenti dan mereka telah bersuci dari darah haid. Seterusnya, apabila mereka sudah bersuci, yakni mandi, datangilah mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada tempat yang dihalalkannya dan jangan mendatangi isteri pada tempat yang diharamkannya. Seterusnya, perbezaan qiraat dan hukum haid. Imam Hamzah, Kisai dan Syu'bah dan Khalaf membaca dengan mentasydidkan ta dan ha dengan baris fathah, yakni yatahhar. At-Tabari menguatkan bacaan ini dengan alasan yang bermaksud mandi. Hukum pada ayat ini tidak dibenarkan menggauli isteri sehingga suci, yakni berhenti darah haid serta perlu mandi wajib. Jumhur ulama membaca dengan mensukunkan huruf ta dan huruf ha dibaca dengan dhammah, yakni yatahhur. Fakhrazi menyebut yang maksudnya berhentinya dari darah haid dan suci dari darah haid yang membawa kepada hukum tidak dibenarkan menggauli isteri sehingga suci, yakni berhentinya darah haid, namun tanpa perlu mandi wajib. Seterusnya, pandangan mazhab 4 tentang waktu dibolehkan menggauli isteri ketika haid. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahawa apabila darah haid berhenti dan sebelum isterinya mandi wajib, makanya boleh menggauli isteri ketika itu. Namun jika kurang daripada 10 hari, maka haram baginya menggauli isterinya. Seterusnya, mazhab jumhur, yakni Maliki, Syafi'i dan Hambali, apabila darah haid berhenti dan hendaklah mandi wajib, maka barulah dia boleh menggauli isterinya. Seterusnya, kesimpulan perbezaan qiraat dengan hukum ataupun analisis lah. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi umum dia membaca yang qiraat nafi', namun pada hukum ni dia berpegang dengan bacaan Imam Hamzah Al-Kisai lah, dia berpegang dengan kena mandi wajib sebelum menggauli isterinya. Jadi kesimpulan dia tidak selari lah. Yang kedua, mazhab Hambali dia umum membaca dengan qiraat Abu Amru, namun pada hukum dia berpegang dengan hukum wajib untuk mandi wajib selepas haid, barulah boleh untuk menyetubuhi isteri, dan dia tidak selari. Seterusnya, mazhab Syafi'i dia umum menggunakan qiraat Ibnu Katsir dan dia juga namun dia berpegang pada bacaan Imam Hamzah dan Kisai, iaitu kena wajib mandi wajib sebelum menggauli isteri, dan tidak selarilah hukum dia. Kesimpulan dia punya hukum dia tidak selarilah dengan bacaan dan hukum dia. Seterusnya, mazhab Hanafi dia berpegang pada dia membaca dengan bacaan Imam Asim dan dia juga rujukan hukum dia juga berpendapat dengan pendapat Imam Asim, yakni sekiranya telah suci dari darah haid dan tidak perlu mandi wajib, boleh untuk menyetubuhi isteri. Dan dia punya hukum dan qiraat pilihan dia ialah sama. Wallahu alam. Saya serahkan kepada sahabat saya. Okey, seterusnya masuk kepada bab talak. Talak pada bahasa adalah melepaskan ikatan. Pada syarak, melepaskan ikatan perkahwinan dengan menggunakan lafaz talak atau usul suaminya. Dalil pensyariatan talak pada surah Talak ayat yang pertama, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Maksudnya, wahai Nabi, apabila kamu hendak menceraikan isteri kamu, maka ceraikan mereka itu pada waktu, yakni menghadapi iddah atas mereka. Yang seterusnya, talak di masa sebelum Islam. Yang pertama, pada zaman Yunani, bangsa Yunani, perceraian bermaharajalela tanpa batas dan syarat apapun. Yang kedua, pada bangsa Romawi, perceraian adalah salah satu bahagian daripada perkahwinan itu sendiri. Yang ketiga,
Bagi agama Yahudi, penceraian berlaku dengan sangat bebas dan mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang keempat, bagi agama Nasrani, mengharamkan talak. Yang seterusnya iaitu rukun talak. Rukun talak ada 4 iaitu suami yang telah menjadi suami melalui perkahwinan yang sah dan dia dalam keadaan sedar, baligh dan rela hati. Yang kedua, isteri yang sah semasa diceraikan. Talak akan bertambah jika suami mentalakkan isteri. Hukum berkaitan talak. Hukum menjatuhkan talak pada asalnya diharuskan dalam Islam. Hukum yang selainnya adalah wajib setelah rumah tangga itu gagal diperbaiki dengan keputusan hakim atau suami telah bersumpah untuk menceraikan isterinya. Yang kedua, haram menceraikan isteri semasa isteri dalam tempoh haid atau ketika suci tetapi baru disetubuhi. Yang ketiga, makruh boleh menjadi haram jika suami menceraikan isteri tanpa sebab yang munasabah. Yang keempat, sunat jika suami tidak dapat menyempurnakan nafkah batin. Yang seterusnya, pembahagian talak aspek hukum. Talak sunni, seorang wanita diceraikan oleh suami dalam keadaan wanita tersebut bersih daripada haid dan nifas dan tidak disetubuhi oleh suaminya lagi dalam tempoh tersebut. Hukumnya harus dan jatuh talak. Yang kedua, talak bid'i. Seorang wanita diceraikan oleh suami dalam keadaan wanita tersebut haid atau nifas ataupun di dalam keadaan suci namun telah disetubuhi oleh suaminya. Hukumnya haram dan bertentangan dengan bentuk talak yang disyariatkan. Yang seterusnya, pembahagian talak aspek kesan iaitu yang pertama, talak raj'i. Talak yang boleh dirujuk ialah talak 1 dan talak 2. Manakala talak bain, talak yang tidak membolehkan suami merujuk semula isterinya walaupun dalam tempoh iddah. Talak ini terbagi kepada 2, bain sughra dan bain kubra. Bain sughra ni talak yang tak boleh dirujuk oleh suami kecuali dengan akad nikah yang baru. Manakala bain kubra tak boleh dirujuk akan tetapi perlu diadakan akad nikah yang baru dengan syarat berikut. Setelah yang pertama, setelah selesai iddah si isteri. Yang kedua, bekas isteri. Ni untuk kalau talak 3 lah. Bekas isteri berkahwin dengan suami lain. Yang ketiga, suami lain menyetubuhi bekas isteri kemudian berlaku perceraian. Yang keempat, selesai iddah suami yang lain. Seterusnya, asbabun nuzul. Yang pertama diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Amr bin Ibnu Umar dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah menalak Hafsah radhiyallahu anha kemudian merujuknya lagi. Qatadah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah pernah menalak Hafsah radhiyallahu anha dan dia pulang ke rumahnya lalu turunlah ayat, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Kemudian difirmankan pada Nabi Muhammad, raji' Hafsah fa innaha sawamatu qawamah wa innaha zaujatuka fil jannah. Maksudnya rujuklah Hafsah kerana sesungguhnya dia tekun melakukan solat malam, puasa dan ia termasuk isterimu di syurga nanti. Menurut Al-Kalbi, sebab turunnya ayat ini adalah bahawa Rasulullah SAW marah kepada Hafsah kerana baginda merasakan sesuatu perkara kepadanya, ia membocorkannya kepada Aisyah lalu Nabi menalaknya. Kemudian turunlah ayat ini. Sebab nuzul yang kedua, menurut As-Sudai, ayat ini diturunkan berkenaan kes Abdullah bin Umar yang menalak isterinya dalam keadaan haid. Kemudiannya ia disuruh oleh Rasulullah untuk merujuk isterinya dan menahannya sampai dia suci dari haid, lalu haid lagi, kemudian suci lagi. Setelah itu, apabila dia hendak menalaknya, maka taklah ketika dalam keadaan suci dan belum dicampuri. Itulah masa yang diperintahkan oleh Allah untuk menalak wanita. Seterusnya saya teruskan kepada sahabat saya. Okey, seterusnya ialah iddah. Iddah bermaksud tempoh tertentu yang ditetapkan ke atas seorang wanita selepas diceraikan atau kematian suami. Ini bertujuan untuk memastikan kekosongan rahim wanita daripada mengandung. Hukum iddah adalah wajib bagi setiap wanita yang pada masalah perceraian atau kematian suami berdasarkan dalil wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru.
dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka, yakni dari berkahwin selama 3 kali suci, yakni daripada haid. Seterusnya, next. Okey, iddah dia ada 4. Iddah isteri yang haid iaitu suci berdasarkan ayat surah Al-Baqarah, dan isteri-isteri yang diceraikan hendaklah menahan diri selama 3 kali suci, 3 kali kuruk, iaitu suci daripada haid. Okey, yang kedua ialah iddah isteri yang tiada haid, yang bermaksud kalau isteri tu terputus haid yang macam menopause ataupun yang belum balik, tempoh bagi. Seterusnya iddah isteri yang hamil. Contoh kalau suami ceraikan isteri dalam hamil, kalau suami isteri hamil, tempoh dia juga adalah sampai melahirkan anak. Iddah kematian suami ialah 4 bulan 10 hari berdasarkan surah Al-Baqarah, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri mereka, hendaklah isteri itu menahan diri selama 4 bulan 10 hari. Bagi suami pula, ini adalah tempoh-tempoh tertentu pada keadaan yang tertentu. Contoh dia ialah lelaki yang mempunyai 4 orang isteri, maksud dia bila dia ceraikan salah seorang daripada isteri dia masa tu dia talak raj'i, maka isteri tu adalah dalam tempoh iddah talak raj'i, dalam tempoh boleh rujuk, jadinya dia tak boleh lagi kahwin sampailah habis iddah isteri tersebut. Okey, seterusnya ialah masih mempunyai pertalian dengan keluarga isteri, yang bermaksud kalau contoh suami tu isteri tu dia talak raj'i dalam tempoh iddah, tapi dia tak boleh lagi kahwin dengan keluarga pertalian isteri sebab dia dalam tempoh iddah. Sama ada kakak ataupun ibu saudara isterinya. Okey, seterusnya. Okey, hukum talak ketika haid bagi mufti wilayah persekutuan, jatuh talak ke atasnya. Maksudnya sah, namun hukumnya adalah haram berdasarkan ayat Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, apabila kamu, yakni engkau dan umatmu, hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Menurut kata ulama, iddah itu adalah waktu suci daripada haid. Bagi talak ketika haid inilah talak bid'i, kerana talak bid'i ini adalah haram dan berdosa. Tapi jatuh talak tu walaupun sebab dia bentuk talak dia adalah yang bentuk yang tidak disyariatkan oleh Allah, dan dia memanjangkan tempoh iddah bagi wanita. Okey, seterusnya. Sikit lagi Ustaz. Okey, seterusnya perbezaan talak. Talak ketika isteri dalam keadaan suci, kalau dia suami tu talak masa suci, itu adalah dikira tempoh iddah dia. Maksud dia akan berakhir pada haid yang ketiga. Tapi kalau talak ketika isteri dalam keadaan haid, tempoh yang masa suami tu talak ketika haid tu tidak dikira lagi iddah. Dia akan dikira iddah selepas dia suci. Jadinya dia akan berakhir iddah dia sampailah haid yang keempat. Okey, seterusnya. Talak isteri ketika haid ni dia ada khilaf. Mengikut jumhur ulama, termasuk 4 ulama mazhab, sah talak dan hendaklah menangguhkan dan rujuk kembali. Maksudnya walaupun sah talak, kalau dia tertalak dia kena rujuk. Ada niat lebih baik tangguhlah sampailah dia habis suci. Okey, hujah dia adalah berdasarkan hadis Nabi yang perintahkan kepada anak Umar Al-Khattab untuk rujuk kembali selepas dia talak. Okey, yang kedua ialah daripada Ibnu Hamziyah dan Ibnu Qayyim.
bagi mereka tidak sah talaknya. Sebab hujah dia kerana status talak adalah haram dan dilarang dalam agama, maka tidak berlaku talak. Okay, next. Okey, apa ni? Ainul, banyak lagi ke nak bentang? Tak ada. Ni last Ustaz. Okey, baik. Okey, hikmah persyariatan tak indah ialah untuk memastikan tidak mengandung dengan suami terdahulu. Maksudnya tidak untuk mengelakkan pencampuran benih antara suami dahulu dengan suami yang baru kahwin. Lepas tu yang kedua, dapat memberi peluang kepada suami untuk rujuk bagi talak raj'i. Maksudnya tempoh masa tu adalah untuk mereka ni berfikir dan menilai semula kesilapan dan tindakan yang telah dilakukan. Lepas tu yang ketiga ialah bagi kematian suami, tempoh iddah adalah tanda menjaga hak suami dan menzahirkan kesetiaan seorang isteri, iaitu tempoh berkabung untuk hormat dan mengingati nikmat perkahwinan. Dan juga untuk menukar adat jahiliah. Adat jahiliah dulu dia mewajibkan isteri berkabung selama 1 tahun. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada dua grup pembentang ini. Okay, kerana kita dah kesetukan masa, saya pun ada urusan. Jadi saya tak ada apa-apa nak. Barakallahu fikum pada dua-dua grup. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada next kelas insyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.